Saya masuk kepada topik hari ini, yaitu kita akan menjawab soalan kebat tentang topik vektor. Bagi siapa yang ambil matematik tambahan pada tahun ini, selama ada kamu tingkatan 4, kamu akan belajar bab vektor ini pada bab 8. Manakala bagi tingkatan 5, kamu akan belajar pada bab 4. Okey, sama-sama kita belajar. Okey, jadi untuk topik hari ini, bagi siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe. Okey. Dan ini adalah saya ringkaskan dia punya soalan, yang mana diberi OR bersamaan dengan 2 PQ. Ini yang dalam soalan dia bagi, saya ringkaskan. So ini adalah gambar raja yang dia bagi. Ada OP, PQ dan QR, dan ada satu titik di sini yang bertanda merah ni. Ini adalah titik T. Okey? Dan diberi sini OR bersamaan dengan 2 PQ, iaitu OR 2 kali ganda PQ. Jadi kalau sini 36, jadi PQ kau bagi 2 lah. Sebab OR ni ada 2 kali ganda kan. Jadi bila ada kali ganda, maksudnya PQ ni adalah separuh daripada OR. Jadi 36 bahagi 2, sini kamu akan dapat PQ bersamaan dengan 18B. Okey, 18B. Itu cara kita keluarkan info dia. So soalan dia yang pertama iaitu A. Ungkapkan dalam sebutan A dan B. Maksudnya bila kamu jawapan kamu nanti mesti ada nilai anun A dan mesti ada anun B. Okey, yang pertama sini disuruh cari PR. Okey, P ke R. Jadi untuk kita pergi P ke R, kita boleh lalu daripada P ke O, O ke R. Okey, untuk pergi daripada P ke R, kita boleh lalu melalui P ke O, O ke R. So di sini A1 kita PR adalah POOR. Okay, kenapa kita jangan ambil jalan ni? POOR ni. Kenapa? Kenapa kita kena ambil P ke Q, Q ke R? Kenapa tidak ambil ke jalan ni? Sebab kita ambil jalan yang ada nilai, iaitu jalan ada petunjuk lah. Di sepanjang jalan dia ada petunjuk supaya kita tidak sesat lah kalau dalam real life. Jadi kalau tengok di sini P ke O dia ada nilai which is 12A. Manakala O ke R pun ada nilai which is 36B. Tetapi kalau kita ambil daripada P ke Q dan Q ke R, P ke Q which is kita ada nilai which is 18B. Manakala Q ke R dia tiada nilai. So bila tiada nilai maksudnya kita tiada petunjuk. Jadi sebab tu kita ambil P ke O, O ke R, sebab dua-dua jalan tu dia ada petunjuk. So di sini O ke P nilainya adalah 12A. Jadi daripada P ke O, maksudnya P ke O kita just tambah negatif 12A, just tambah negatif. Jadi sini P ke O adalah negatif 12A. Okey. Manakala O ke R tidak perlu tukar apa-apa simbol sebab memang sudah menuju ke situ. Jadi 36B. So ini adalah tambah 36B. So itulah jawapan dia bagi yang pertama. Okey. So kita beralih kepada soalan yang nombor 2, iaitu untuk mencari OQ. Nombor 2 adalah kita kena cari OQ. Okey, untuk ke O ke Q, O ke Q kita boleh lalu jalan OP, PQ. Dua-dua jalan ada petunjuk. So just ambil je lah, iaitu OP tambah dengan PQ. Jadi OP nilai dia adalah 12A. So sini adalah 12A. Manakala PQ kita adalah 18B. So just tulis 18B. Okey. So hari ni kita bercakap tentang kebat kan? Apa yang kebatnya? Di sini soalan A1, A2 senang je kan? Macam bukan kebat. Jadi kebatnya terletak pada soalan B ni. Okey, soalan B ni selalu keluar dalam kertas paper 2 SPM. So ini dia memang jadi soalan macam ni memang selalu keluar lah. Jadi kita ni kena pandai tackle lah macam mana cara kita mau jawab. Okey, untuk soalan kebat ni. So untuk soalan B ni, bila kita tengok sini, diberi PT bersamaan dengan KPR. K ni merupakan pemalar. Okey, K ni merupakan pemalar. Okey, ini info yang dia bagi, PT bersamaan KPR. K ni merupakan pemalar. Dia sama macam OR sama dengan 2PQ. Yang mana 2 ni merupakan pemalar. Maksudnya dia berapa kali ganda? Daripada P ke T, T ke T dengan P ke R, berapa kali ganda beza dia?
Itu yang kita panggil sebagai pemalar, which is K di sini. Manakala, lepas tu cari nilai K jika titik-titik O, T dan Q adalah segaris. Titik-titik O, T dan Q adalah segaris. Okey, sebelum kamu buat begini, saya tahu di sini dia diberi PT bersamaan dengan KPR. So, jadi jangan sentuh dulu yang ini. Ini formula ni kita akan masukkan dalam satu persamaan. Masukkan dalam persamaan. Ini kamu jangan buat apa-apa dengan bila dia cakap diberi, maksudnya jangan buat apa-apa dulu. Apa yang kita kena timbulkan buat satu formula di sini adalah diberi titik-titik O, T, Q adalah segaris. O, T, Q adalah segaris. Maksudnya daripada O ke T, T ke Q adalah segaris. Okey, maksudnya dia titik T di sini dia adalah segaris. Okey, titik T di sini dia adalah O ke T, T ke Q dia adalah segaris. Apa maksudnya bila dia segaris? Maksudnya dia adalah selari lah. Selari bila dia segaris. Maksudnya kita akan buat satu formula baru which is OT. Okey. OT bersamaan dengan kita timbulkan satu lagi pemalar. Kalau di sini yang diberi ini pemalar dia bagi A. So untuk kita letakkan pemalar apa-apa saja jenis huruf yang kamu letak, so kita boleh letak pemalar kita di sini M lah. OT bersamaan M OQ. Okey, OT bersamaan M OQ. Kalau kamu buat satu ni, satu pemalar ni, satu formula, kamu ambil daripada OT separuh. Walaupun separuh maksudnya daripada tengah-tengah lah. OT lepas tu dengan keseluruhannya iaitu OQ. So sini OT bersamaan M OQ, yang mana M merupakan pemalar yang kita kenal ni lah. Okey, sudah buat begitu. Okey, sudah kita buat begitu, kita masukkan. So MOQ ni just kita biarkan dulu. Yang mana OT ni kita kena cari jalan dia. Daripada OT ke T, O ke T, apa lagi jalan yang boleh kita lalu selain daripada ini, iaitu OP, P dengan T kita boleh lalu kan. OP tambah dengan P ke T untuk kita sampai ke OT. So PT. Okey, ini untuk kita tahu jalan mana kita perlu ambil, sama ada O ke P ataupun O ke R, sebab dia ada dua cabang jalan di sini yang kita kena pilih. So kita pilih jalan yang kita selalu lalu, yang mana dalam soalan A1 dengan A2 tadi kita selalunya akan ikut jalan OP ni. So ambillah jalan yang banyak kita tempuh, maksudnya di situ dia banyak petunjuk. Okey, so OP bersama dengan PT. Okey, bersamaan juga M O Q. Yang di sebelah sini jangan sentuh. Okey, ini dah keluar. Okey, kemudian bila kamu tengok yang diberi. Ni diberi PT bersamaan dengan KPR. Di sini ada PT kan? So ini saya cakap tadi masukkan dalam persamaan. So persamaan mana? Persamaan yang telah kita terbitkan ni lah. So jadi OP tambah dengan PT which is KPR. So sini KPR bersamaan dengan MOQ. Okey, so sudah begitu, masukkanlah nilai semua ni. Masukkan OP berapa, jalan O ke P berapa. So OP adalah 12. So masukkan sini 12. Lepas tu tambah dengan K. PR. So PR, P ke R, bila perasan tadi kita ada cari PR dalam E1. So masukkan PR, iaitu PR sini adalah negatif 12A tambah dengan 36B. So negatif 12A tambah 36B. Okey, senang kan? Kemudian M, pemalar just kita tulis baliklah pemalar ni. Okey, lepas tu OQ. OQ pun kita ada cari tadi untuk OQ. Kamu kena tahu bila soalan vektor begini, contoh A, T, dia sentiasa berkait. Soalan terakhir sekali, contoh B ni, dia sentiasa akan berkait dengan soalan sebelumnya. Okey, maksudnya apa yang kita cari sekarang ini, PR dengan OQ ni, kita akan gunakan di B. So, di sinilah masanya kita gunakan dia. So, jadi sini OQ
itu tadi kita dapat 12E tambah 18B. So 12E tambah 18B. So itulah. So ini kita permudahkan dulu. Ya, maksudnya ada kurungan kan di sini. Bila ada kurungan maksudnya kita kena kembangkan. So ini adalah 12E tambah dengan negatif, positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi negatif 12EK tambah dengan 36BK persamaan. So ini 12EM tambah dengan 18BM. Okay. So apa yang kita perlu buat sudah begini nih. So selalunya pelajar akan bingung di bahagian sini lah. Apa yang kita kena buat? Sebab terlalu banyak anun sampai kita tidak tahu macam mana cara kita selesaikan. Macam mana kita mau cari nilai K ni? Macam mana kita mau cari nilai K ni? So ini di sini kamu akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian apa? Yaitu bahagian anun A dengan anun B. Yang mana anun A di sini 12E tolak dengan 12AK. Okey, yang ada anun A tu kita samakan dia. So di sebelah kiri dengan kanan. So pasangan dia adalah 12AM. Maksudnya 12A tolak dengan 12AK bersamaan juga dengan 12AM. Okey. So itu. Lepas tu yang kedua adalah B yang ada nilai anun B which is 36BK. 36BK bersamaan 18BM. So di sini kita ada dua persamaan, yaitu yang pertama yang ada nilai anun A, manakala yang kedua adalah B. So ini adalah kita buat persamaan serentak. So persamaan serentak dia adalah, so ini bila tengok 12 semuanya 12, maksudnya kita boleh masukkanlah bila ada nilai sama macam tu. Lepas tu A ni pun ini pun kita boleh masukkan dia. So jadi yang tinggal sini 12 ini dua-dua sudah tinggal, maksudnya tinggal satu lah. Satu tolak dengan K bersamaan dengan M. Jadi maksudnya M bersamaan dengan K tolak 1. Oke, di sini lagi. Oke, anun B kita boleh mansu yang tinggal 36K bersamaan dengan 18M. Oke, 18M. So di sini ada dua anun, yaitu 36K bersamaan dengan 18M. Di sini pun ada dua anun, satu tolak K bersamaan dengan M. Tapi M dia terus bagi nilai, yaitu satu tolak K. So kita boleh masukkanlah dalam sini. So masukkan, kamu akan dapat sini 36K bersamaan dengan 18. M adalah satu tolak dengan K. So bila kamu buat begini, anun yang tinggal adalah K. So bila satu sahaja anun yang tinggal, so kita boleh selesaikanlah daripada situ. So sini 36K bersamaan dengan 18 tolak 18K. Oke, maksudnya 36, 18 pindah ke sebelah, maksudnya jadi tambah lah. So 36 tambah 18 kita akan dapat 56K samaan dengan 18. Jadi K bersamaan juga dengan ini saya pindah. Ini saya buat sinilah. Oke, 56K bersamaan dengan 18. Jadi K juga bersamaan 18 bahagi dengan 56. So sini kita akan dapat 1/3. So itulah jawapan dia. Sebab dia minta nilai K sahaja. Oke, manakala M ni walaupun kamu tahu sudah apa itu nilai, cara mau cari nilai M, tapi sekarang ni dia tidak minta M, dia hanya minta cari nilai K. So jawapannya adalah inilah, K bersamaan dengan 1/3. So overall apa yang tentang soalan kebat tentang vektor ni, sebenarnya dia di bahagian sinilah soalan B ni. Okey, sebab di sini kena ingat soalan ni selalunya keluar dalam kertas 2 soalan vektor, iaitu soalan kebat lah. Ini termasuk dalam soalan kebat, iaitu soalan aras tinggi. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi walaupun dia kebat, kalau kita tahu cara untuk selesaikan dia, insya Allah senanglah untuk kita selesaikannya. Okey, cuba kalau tengok sini,
bagi overall apa yang kita belajar nih, bila dia diberi PT bersamaan KPR, maksudnya bila diberi, so jangan sentuh pun persamaan nih. Maksudnya ini nih untuk kita masukkan dalam persamaan. Persamaan apa? Persamaan yang akan kamu terbitkan nanti, yaitu bila dia cakap jika titik OTQ adalah segaris, daripada OTQ nih kita akan buat persamaan, yang mana di sini kita buat OT bersamaan MOQ. OT bersamaan dengan MOQ. MOQ. M itu adalah pemalar, dia lebih kurang sama dengan K. Lebih kurang sama, memang samalah dengan K, yaitu pemalar. So untuk kita ambil sama ada kita ambil OT ke OT ataupun TQ, saya sarankan ambil daripada yang di tengah OT dengan keseluruhan, OT dengan OQ. Lepas tu kamu buat begini. So bila kamu buat begini, OT ni kamu kena cari, yang ini jangan sentuhlah. OT ni kamu kena cari dia punya jalan, kita kena cari dia punya vektor OT ni. So untuk ke O ke T kita boleh lalu OT PT. So kita akan dapat OT tambah dengan PT bersama MOQ. So bila kita buat begini, kita akan nampak di sini ada vektor PT. Okey, vektor PT yang mana diberi PT bersama KPR. Di sinilah masanya kita masukkan PT ini dalam persamaan. Lepas tu kamu selesaikanlah. Bila selesaikan, kamu akan ada banyak anun seperti ini. Ada anun E, anun K, dan ada anun M, dan ada anun B. So apa yang kamu perlu buat adalah kita pecahkan dia kepada dua bahagian persamaan. Yaitu di sini 12E, ambil yang anun E sahaja semua. Pasangan anun E kita letak satu tempat, manakala pasangan anun B kita letak satu tempat, yaitu 12E E. E ni kita di sini, yang di sebelah kiri, manakala di sebelah kanan 12E M. So buat dia beginilah. Manakala yang tinggal yaitu anun B, B itu adalah kumpulan yang kedua, yaitu 36BK bersama dengan 18BM. Lepas tu daripada sini kamu hanya perlu buat persamaan serentak. Okey, persamaan serentak kamu sudah belajar kalau tingkatan 4 dalam bab 3. Okey. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, apa-apa yang kamu tidak faham, just ajukan di ruangan komen di bawah. Ataupun kalau kamu mau request video, ataupun kamu mau saya request video untuk live untuk topik lain, boleh saja PM kami kah, PM pun boleh, ataupun di ruangan komen di bawah pun boleh. So jadi itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih semuanya yang menonton. Assalamualaikum. Bye.